Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa menit yang lepas, tular di media-media sosial dalam laman Twitter, Facebook dan sebagainya, mereka kini menggelar Abdul Hadi Awang sebagai seorang yang makin melampau. Mereka kata, adakah Hadi Awang semakin hilang kewarasan untuk semata-mata mahu mendapatkan sokongan daripada rakyat? Manakala tidak, mereka ada yang berani menggelar Abdul Hadi Awang sebagai derhaka. Ini apabila sebelum ini timbul kontroversi apabila Abdul Hadi Awang meramalkan Anwar Ibrahim akan tumbang. Mereka kata itu satu tindakan derhaka kerana seakan-akan mengingkari kepada titah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dalam parlimen baru-baru ini supaya tidak akan berlaku perubahan kerajaan lagi sepanjang 5 tahun ini. Yang mengejutkan kita hari ini ialah apabila Abdul Hadi Awang sekali lagi menggemparkan dunia politik Malaysia apabila memberikan ulasan berkaitan larangan ahli politik memberi kuliah dan ceramah di Masjid Surau seluruh Terengganu yang mana ianya datang daripada rasa duka cita Sultan Terengganu. Saudara-saudara sekalian, Sultan Terengganu iaitu Sultan Mizan Zainal Abidin menzahirkan rasa duka cita dengan pembambitan segelintir ahli politik yang menyampaikan kuliah, ceramah dan pengajaran agama di masjid dan surau serta bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat tanpa kebenaran maidam. Justru oleh sebab itulah ahli politik kini dilarang beri kuliah ceramah di Masjid Surau seluruh Terengganu. Semua ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan anggota Dewan Negara tidak dibenar menggunakan masjid serta surau di seluruh Terengganu sebagai pentas kuliah atau ceramah. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam Datuk Sheikh Harun Sheikh Ismail berkata, larangan bertujuan memastikan masjid dan surau tidak disalahguna selain mengelak pengisiannya bercampur aduk dengan unsur politik kepartian. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah beberapa menit yang lepas, Abdul Hadi Awang memberi komen bahawa tidak salah malah wajib cakap politik Islam di Masjid Surau. Selain daripada itu, Abdul Hadi Awang menegaskan adalah bukan satu kesalahan untuk ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid atau surau. Sebaliknya, menurut timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu adalah menjadi satu kewajipan untuk pemimpin bercakap mengenai politik Islam, kata beliau. Kita kena sedar dalam Islam, politik dan agama tak boleh dipisahkan. Nabi Muhammad pun cakap politik dalam khutbah, kata beliau. Kita bercakap tentang Islam dan dalam politik ada Islam, maka politik Islamlah tak jadi salah dan wajib untuk kita bercakap, kata beliau. Benda yang tak betul kita kena tegur. Semua ada hal ehwal, sama ada hal ehwal ekonomi, politik atau apakah yang salah wajib untuk orang Islam tegur, termasuk amar makruf dan nahi mukar. Tegas Abdul Hadi dalam sidang media yang hadir menyempurnakan majlis penutupan Hari As-Sabikun di Dewan Tuk Guru Rusila di Marang, Terengganu hari ini. Abdul Hadi berkata demikian, mengulas larangan terhadap semua ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta ahli Dewan Negara memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau di Terengganu termasuk khutbah Jumaat. Menurut Abdul Hadi Awang, itu mengulangi arahan yang lama sejak tahun 1960-an lagi, kata beliau. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu, Sheikh Harun Sheikh Ismail dalam satu kenyataan berkata, larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadat umat Islam di negeri itu tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepartian.
Menurut Sheikh Harun, arahan larangan tersebut yang bertarik 2 Mac dikeluarkan ekoran Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, yang duka cita apabila ada ahli politik tertentu mengajar agama atau menjadi khatib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Bagaimanapun, menurut Sheikh Harun, pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu. Mengulas lanjut larangan itu, Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang berkata, apa yang dinyatakan itu adalah mengulangi arahan lama yang telah digunapakai sejak tahun 60-an lagi dan pas sudah laluinya. Malah, Abdul Hadi berkata, dia akan tetap meneruskan aktiviti berceramah dan khotbahnya seperti biasa di masjid dan surau-surau. Saya akan teruskan ceramah seperti biasa di surau-surau dan masjid. Ya, saya akan teruskan macam biasa, jelas Abdul Hadi. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Abdul Hadi berkata permohonan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang untuk menyertai PN akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat majlis tertinggi parti itu tidak lama lagi. Menurut Abdul Hadi, ini kerana penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif supaya keputusan terbaik dapat dicapai. Saya ada terima surat permohonan pejuang untuk sertai PN. Kita akan bincang dalam mesyuarat. Tarik mesyuarat kita belum terima lagi dari setiausaha parti, kata beliau. Mengulas lanjut, Abdul Hadi turut menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif untuk Perikatan Nasional. Itu menandakan Perikatan Nasional mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini memaklumkan telah menghantar surat permohonan bagi menyertai PN sebagai anggotanya. Presiden Pejuang Mukriz Mahathir berkata, surat berkenan diutuskan kepada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin selain salinan untuk diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Dr. Dominic Lau. Penyokong PH kurang pendidikan, menurutnya lagi keputusan untuk membuat permohonan berkenan disepakati Majlis Eksekutif Pusat MEP Pejuang pada semalam selepas penelitian semua pilihan gabungan dan kerjasama politik yang ada. Manakala mengulas kenyataan Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail bahawa hanya anak muda yang kurang berpelajaran, tiada pendidikan tetap, tiada pendapatan tetap dan menunggang motosikal ke sana sini saja yang mengundi PN, Abdul Hadi menafikannya. Kata Abdul Hadi, golongan muda yang memberikan sokongannya kepada PN jelas mereka yang berpendidikan tinggi, namun sebaliknya pula anak muda yang menyokong PH itu dapat dilihat anak muda yang menyokong PH mereka semua berpendidikan tinggi, PN tetap mereka berpendidikan tinggi, tetapi mungkin PH kurang berpendidikan tinggi, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.